Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita. Pada petang ini, alhamdulillah, kita dapat bersama dalam satu program yang diatur oleh pihak IMITS dan juga AADK yang berusaha untuk memastikan supaya seluruh masyarakat rakyat di negeri Terengganu ini khususnya bebas daripada anasir-anasir yang tidak sihat, untuk memastikan anak-anak muda, remaja, untuk memastikan seluruh rakyat dalam keadaan bebas daripada tekanan, bebas daripada kebimbangan akibat di antaranya najis dadah dan sebagainya, perkara-perkara yang menyebabkan ketidaktenteraman rakyat di negeri Terengganu, insya-Allah. Moga-moga usaha yang dilakukan ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang memiliki alam ini, yang jika kita dapat lihat di belakang sana, suasana yang cukup unik, suasana yang cukup cantik, menarik, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada petang ini kita cuba untuk sama-sama merenung dan juga berbincang beberapa perkara. Di antaranya berkenaan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadis kursi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, jika seorang hamba-Ku suka berjumpa denganku, aku pun suka berjumpa dengannya. Jika dia tidak suka berjumpa denganku, maka aku pun tidak suka berjumpa dengannya. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, tanda Maha Pemurah, Maha Pengasih Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan peluang kepada kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, menikmati suasana yang ada keluarga kecil, yang ada keluarga besar, yang ada anak isteri, ada kenderaan, ada harta, ada nikmat rumah, ada nikmat panca indera yang boleh melihat dengan aman. Jika kita tidak diganggu, kita rasa cukup aman, cukup tenteram. Oleh kerana itu, insya-Allah kita cuba untuk mengekalkan momentum ini. Aman, rakyat hidup dalam keadaan berkat dan sejahtera, insya-Allah, maju dengan apa yang dibawa oleh Kerajaan Negeri Terengganu, dan seterusnya kita bersiap-siap dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, bukan sahaja atas muka bumi. Kita guna nikmat yang ada ini untuk kita bersiap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bercita-cita besar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah Ta'ala suka jika hamba-hambanya masa duduk atas muka bumi ini telah pun bercita-cita untuk berjumpa dengan Allah, suka untuk berjumpa dengan Allah. Dan ini menjadi satu kewajipan kepada kita muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bahawa setiap mukmin, setiap orang yang beriman ini wajib cinta kepada Allah. Wajib. Kita ini ada Allah, ada Tuhan. Kita kena takut kepada Allah, kita kena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ni kita wajib untuk sama-sama kita cinta kepada Allah, yakin akan ketentuan Allah, sehingga kan kita tidak mampu untuk melakukan sebarang maksiat. Kita tidak akan buat maksiat, insya-Allah, kerana benar-benar takut kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelebihan, Allah taala akan memberi kelapangan, Allah taala akan menolong
siapa-siapa yang menolong agama Allah, siapa-siapa yang takut kepada Allah, siapa-siapa yang bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pesanan kepada kita semua. Apabila kita melakukan apa sahaja, pastikan niat kita kerana Allah. Pastikan kita cuba untuk menguatkan diri kita, bermula dengan nama Allah, dengan basmalah untuk kita lakukan apa sahaja, sehingga kan insya-Allah tidak ada perkara yang tidak betul, tidak ada perkara maksiat yang kita akan buat, sebab kita akan memulakan setiap perbuatan kita dengan basmalah, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kita juga, dia juga, yakni kita juga wajib mengharapkan kecintaan daripada Allah. Bukan sahaja kita cinta kepada Allah, bukan sahaja kita nak berjumpa dengan Allah, bercita-cita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga mesti mengharap kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak biar Allah Taala sayang kita. Kita mengharap dengan bersungguh-sungguh supaya Allah Subhanahu Wa Taala cinta dan Allah Taala beri keampunan kepada kita. Dan inilah di antara yang jadi satu kepentingan dalam misi kehidupan kita, yang sekali seorang saja berpeluang hidup atas muka bumi Allah. Sekali saja kesilapan yang dibuat, kesilapan yang besar. Contoh, jika ada yang ambil dadah dan sebagainya, ambil perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan sehingga merosakkan diri dia, keturunan dia dan sebagainya, maka dia telah melakukan kesilapan, satu penyesalan. Jika sempat bertaubat kepada Allah, alhamdulillah, marilah sama-sama kita yakinkan diri kita bahawa kita ini akan kembali kepada Allah bila-bila masa, dan kita yakin peluang Allah Ta'ala sentiasa terbuka. Sentiasa terbuka buat kita semua, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat kita. Allah Taala golongkan kita dalam golongan orang-orang yang bertaubat, mencari keampunan daripada Allah, dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala redha kita sebagai hamba yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kita juga wajib yakin hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin bila kita hidup ini akan ada satu hari kita akan dipertemukan dengan Allah. Pada hari yang mana jika kita bersedia ataupun tidak bersedia, kita ini akan menghadap keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang bercita-cita nak berjumpa dengan Allah, ini adalah satu nikmat yang cukup besar. Di antara banyak-banyak nikmat bertemu dengan Allah. Nikmat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia. Maka ni nikmat cita-cita orang yang beriman kepada Allah di negeri Terengganu ini. Orang Islam, orang beriman, insya-Allah kena tanamkan niat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan kita mampu mengekang segala maksiat kerana kita bersungguh-sungguh nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yakni saat Allah memberi balasan daripada amal-amal perbuatan hamba-Nya sesudah mereka dibangkitkan daripada kuburnya. Apabila kita meninggal dunia, Allah Ta'ala akan bangkitkan kita daripada kubur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hitungkan segala amalan kita. Allah Ta'ala hitung. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah Ta'ala hitung, Allah Ta'ala kira segala apa yang kita buat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita suruh ini. Segala amalan-amalan kita bimbang apa yang kita buat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak terima. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pandang macam debu yang berterbangan, haba'an mansura, tak ada nilai apa sikit kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu, insya-Allah, bagi sesiapa yang yakin dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala ajar kita di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita nak bertemu dengan Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar kita di dalam Al-Quran supaya falyamal, kita mengerjakan amal soleh
lakukan amal. Kita yakin hari itu pasti mendatangi kita, akan datang kepada kita. Apabila kita yakin, maka yang perlu kepada kita adalah persiapan, tuan-tuan. Anak-anak muda sekalian, wahai rakyat negeri Terengganu, kena bersiap. Bila kita yakin hari itu pasti berlaku, kita kena bersiap. Di antara persiapan yang perlu kita buat, di antaranya kita kena pastikan bila kita datang atas muka bumi Allah Ta'ala ni, nak tak ambuh pun ada dah sekarang, duduk dah atas muka bumi Allah. Kita kena jelas tujuan hidup kita atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tahu tujuan kita akan hidup dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ujian ni dah akan putus mari semua. Lepas sakit gigi, kadang-kadang mari sakit perut. Dah habis sakit gigi, sakit perut dah. Lepas tu tayar motor bocor, macam-macam ujian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan. Tapi kita ingat, bila kita hidup ni sekarang atas muka bumi, kita tahu jelas matlamat kita tahu akhirnya mana kita akan ending. Allah Ta'ala akan ambil nyawa kita, wajah as-sakratul maut. Allah Ta'ala cabut nyawa kita pada waktu tu. Long lai habis tubuh kita, tak boleh nak buat apa dah, tak boleh nak kata apa dah, tak boleh nak bakat, tak ada apa dah. Sehingga kan kita akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru itu kita kena jelas, persiapkan diri kita insya-Allah dengan baik-baik. Kemudiannya, bila kita dah tahu matlamat kehidupan kita, pastikan niat kita ini ikhlas. Kita nak buat apa sahaja yang kita lakukan atas muka bumi Allah ni, kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biar semuanya jadi ibadah. Biar jadi ibadah ni. Macam kita buat apa sahaja, kita pergi kerja hari-hari, ataupun hok tak ada kerja, dia kata tak ada kerja, duduk rumah, dia tolong mak rumah, dia tolong ayah kebun dia tolong apa saja, buat apa saja lillahi ta'ala, ni ayat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian, wahai rakyat negeri Terengganu sekalian, biar jadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita mengharapkan seperti itu, mesti dengan ikhlas. Innamal a'malu binniyah. Setiap amal perbuatan kita mesti niat yang tulus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Kemudiannya apa lagi persiapan yang boleh kita buat? Di antaranya, kita tinggikan ataupun kita tinggalkan maksiat. Kita azam untuk tidak melakukan lagi maksiat, insya-Allah. Kita tinggal, jangan buat sekecil-kecil apa kesilapan pun kita tinggalkan maksiat. Boleh insya-Allah kita berazam sungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat, tak mau buat lagi perkara ini. Kita tahu ni perkara salah, kita tahu ini perkara tidak betul, kita tak mau buat, lillahi ta'ala. InsyaAllah kita berazam sungguh-sungguh, maka kita akan berjalan. Temu dengan saing-saing yang ajak lagi di tempat pemulihan dah ke contoh dah, ataupun isah dah tak mau dah boleh tinggal dah ambil dah bak batuk dan sebagainya, tak mau dah. Tiba-tiba ada lagi orang hak ajak dah. Kita berazam, kita kuatkan diri kita yang akan menghadap Allah. Kubur kita diri sendiri akan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada orang boleh cara kita, tak ada orang boleh bantu kita, melainkan dengan kita meninggalkan maksiat, kita perbanyakkan perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah azam sungguh-sungguh tinggalkan ruang-ruang yang menyebabkan kita boleh melakukan maksiat. Kita minta kepada Allah, bermohon kepada Allah, biar Allah Ta'ala jauhkan kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Itu di antara. Kemudiannya, apa lagi yang kita boleh bersiap sedia diri kita ini untuk pastikan diri kita hidup dalam keadaan yang baik. Kemudian kita nak cuba pastikan supaya diri kita ini adalah di antara orang yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak berjumpa dengan Allah dengan bersungguh-sungguh atas muka bumi, merayu kepada Allah, nak mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dekatkan diri kita, tak ada kita jauh dengan maksiat, kita dekatkan diri kita dengan orang-orang yang soleh. Kita dekatkan diri kita dengan orang-orang yang baik, yang melakukan amal soleh, yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah, yang sungguh-sungguh takut kepada Allah adalah di kalangan orang-orang yang berilmu, para alim ulama. Oleh kerana itu kita cuba dekatkan diri kita dengan rumah Allah, dengan masjid. Kita cuba dekatkan diri kita dengan majlis ilmu.
Biar peringkat awal orang kata lagu mana sekalipun, orang negeri Terengganu kena cinta majlis ilmu. Kena hadir kepada tempat-tempat orang mengajuk agama dan sebagainya untuk sebagai kekuatan diri kita. Sebagai suplemen kepada diri kita. Bila mari anasir-anasir dok baik, kita boleh tangkis insya-Allah sebaik yang mungkin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang boleh jamin dia kuat, tidak ada, tapi kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya kita perbanyakkan amal soleh. Perbanyakkan amal soleh. Kalau sebelum ni kita bukan dok semayang juga. Kadang-kadang jangan tinggal semayang lagi. Jangan tinggal semayang. Semayang kita kena sungguh kita kena lakukan. Tak boleh, tak ada alasan bagi orang hidup atas muka bumi, orang beriman, orang Islam tak semayang. Tak ada alasan. Kena semayang insya-Allah. Kemudiannya tingkatkan, perbanyakkan amal soleh lain. Kita zikir kepada Allah, kita baca Quran, insya-Allah Allah Taala akan beri hikmah kepada kita di atas ibadah yang kita buat tadi. Kita akan rasa sungguh nak buat ibadah lain pula. Akan rasa sungguh insya-Allah. Ni suasana hak ada yang perlu kita hidupkan sebab kita manusia. Kalau macam hak kita tengok tengah padang ramai tu, banyak kerbau-kerbau. Mereka ni tak ada kaitan, tak ada apa-apa. Dia hidup dengan keadaan dia, alam dia. Kita ni dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kalau kita kurban Allah, na'udzubillah. Kita ni manusia. Kita hidup manusia yang berpeluang Allah Ta'ala tawarkan masuk syurga. Allah Ta'ala tawarkan berjumpa dengan Allah. Bagi manusia yang yakin perjumpaan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia yakin bahawa dia akan berjumpa dengan Allah. Dia yakin bahawa dia ni bila mati, Allah Ta'ala akan pertemukan dia dengan Allah, akan disambut oleh bidadari-bidadari Allah. Ni bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita dongeng. Wahurun na'in, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dalam surah Waqiah. Ni bidadari-bidadari syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dijadikan daripada batu-batu permata, lu'lu wal marjan dan sebagainya. Maka insya-Allah kita yakin ini bukan cerita dongeng, ini keyakinan kita kepada Allah. Ini kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini janji Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala suka. Tajuk kita pada petang ni, Allah Ta'ala suka berjumpa dengan kita. Apabila kita bercita-cita suka berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Kemudiannya kita ambil masa, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Ambil masa bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu hak paling baik, waktu sunyi, tak ada orang. Kita dengan Allah pada waktu malam, kita beristighfar kepada Allah. Kita sungguh-sungguh meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima kita dalam keadaan kita bermuhasabah. Kita ini bertafakur di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih kita sebagai hamba yang insaf, sebagai hamba yang mengatur hidup berlandaskan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Kemudiannya kita ambil langkah di antaranya, kita mesti bercita-cita besar, bermohon kepada Allah. Yang kita baca ini, man ahabba liqa Allah ahabballah. Siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka berjumpa dengannya. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Allah Ta'ala suka berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang tak suka, siapa yang benci nak berjumpa dengan Allah, dia tidak bersiap-siap nak berjumpa dengan Allah, dia benci, dia tak suka pun, Allah Ta'ala lebih lagi tidak suka nak berjumpa dengan dia. Itulah manusia yang paling rugi. Kita tepuk dada kita, kita tanya iman kita, berapa kali kita bermohon nak berjumpa dengan Allah Rabbul Jalil. Kita nak berjumpa dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan kita. Oleh kerana itu insya-Allah kita ambil sedikit poin pada petang ini. Kita bercita-cita besar nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Siapa yang berharap pahala daripada Allah, siapa yang berharap pahala daripada Allah dan balasan baik saat berjumpa dengan Allah Ta'ala, maka hendaklah ia beramal soleh seperti ayat yang kita baca tadi, dengan syarat yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir. Di antaranya, mestilah kita ini buat amal soleh tadi, amal yang betul-betul ikhlas
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu di antara keyakinan kita kepada Allah. Kita ikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ni, dia bila dia bercita-cita besar ni, dia akan rasa apa yang ada atas muka bumi ni ringan. Kecil je pada dia nak berjumpa apa yang ada atas muka bumi. Bila dia cita-cita besar nak berjumpa dengan Allah, dia sungguh nak jumpa dengan Allah, dan nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dia yakin, dia minta dengan Allah, bermohon kepada Allah, nak jumpa dengan Allah, nak jumpa dengan Allah. Dia tunggu sehingga kematian sahaja yang memisahkan diri dia dengan dia nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang lagu ni dia akan dapat nikmat dia seringang je. Pastikan supaya apa yang kita lakukan ini dengan keadaan cita-cita benar kita nak berjumpa dengan Allah. Kita pastikan apa yang ada atas muka bumi ini hanya sekadarnya sahaja, insya-Allah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, di antara doa kita diajar oleh Rasulullah untuk memohon kepada Allah, nak melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. Dan aku memohon kepadamu kelazatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Maka insya-Allah sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan nikmat pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi orang-orang yang lalai bila dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Rasulullah ajar kita ni sebagai orang beriman kena bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, nak berjumpa dengan Allah, bercita-cita nak berjumpa dengan Allah. Bagi yang lalai juga tambah benda ni, lalai, sehingga kan disebut kepada kita, bagi orang-orang yang lalai ini dari akhirat tidak berharap nak berjumpa dengan Allah, dia tak berharap saat nak berjumpa dengan Allah, maka dia akan disibukkan dengan dunia. Dia akan disibukkan dengan hal-hal dunia, di mana dia tidak akan puas dengan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak suka berjumpa dengannya, tidak sudi untuk memberi ampunan dan rahmat kepadanya. Dan bagi orang yang tidak percaya, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'an biha wallazina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percayakan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Oleh kerana itu, insya-Allah, firman Allah Subhanahu wa taala ni menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang celaka, iaitu mereka yang kufur ingkar terhadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini pasti berlaku dan kita kena bercita-cita, kita kena mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala buka ruang yang seluas-luasnya kepada kita untuk melakukan apa yang terbaik atas muka bumi, dan seterusnya mesti dalam keadaan husnul khatimah, kemudiannya kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil dalam keadaan yang penuh nikmat, termasuk dalam kelompok golongan manusia yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jangan sia-siakan hidup anda atas muka bumi ini, insya-Allah. Jangan sia-siakan hidup kita dengan perkara-perkara najis yang menyebabkan sedap seketika, nikmat sementara, yang kekal abadi adalah kehidupan kita di hari akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali episod akan datang, hadis kursi pengubat jiwa. Wadiman landok sama landok.